Baiklah, penonton, kalau kita nak beli rumah, pasti akan ada pengurusan yang kita akan lakukan. Tapi adakah selamat atau tidak? Mari kita buat perbincangannya hari ini bersama dengan Tuan Insiden Teknologis Muhammad Northman, penolong pengarah kanan Unit Pembangunan Keselamatan Elektrik Gas, Jabatan Kawasan Keselamatan Suruhanjaya Tenaga. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam Tuan, terima kasih Encik Irfan. Sama-sama. Okey, kita nak berikan perbincangan kepada penonton berkaitan dengan adakah selamat untuk kita lakukan ubah suara di rumah. Tapi persoalannya ketika ini adalah peranan dan juga fungsi Suruhanjaya Tenaga bagaimana? Silakan Tuan. Okey, terima kasih Encik Irfan. Okey, Suruhanjaya Tenaga atau lebih dikenali sebagai ST telah beroperasi selama 2 abad bermula daripada Januari 2002. Okey, untuk makluman, ST merupakan badan kawaselia yang mengawal 2 sektor utama, iaitu pembekalan elektrik dan gas berpaip di Semenanjung Malaysia dan Labuan. Okey, terdapat 3 akta di bawah kawaselia Suruhanjaya Tenaga. Yang pertama adalah Akta Bekalan Elektrik 1990, yang kedua adalah Akta Bekalan Gas 1993 dan Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2023 yang baru diluluskan di Dewan Rakyat pada Jun 2024 untuk makluman. Okey, selain daripada itu, peranan ST merangkumi 3 aspek. Yang pertama adalah kawaselia ekonomi, contohnya penetapan tarif elektrik. Okey, yang kedua adalah kawaselia dari segi teknikal, iaitu kita mengawaselia dari segi perkhidmatan pihak utility, dan seterusnya adalah kawaselia keselamatan. Contoh dalam melibatkan pengawasaliaan kelengkapan elektrik yang menggunakan label ST Sirim. Selain daripada itu, tanggungjawab ST adalah untuk mempromosikan dan menggalakkan penggunaan tenaga dengan cekap dan selamat, serta yang paling penting adalah melindungi pengguna. Melindungi pengguna. Ya, melindungi pengguna. Okey. Ya Tuan, kalau kita bercakap berkaitan dengan mungkin insiden kemalangan yang berlaku apabila kita melakukan ubah suara rumah ni, pernah kita dengar sebelum ni, dah banyak di dalam akhbar dan di media sosial khususnya. Tetapi apa di antara punca-punca utama berlakunya kemalangan seperti ini? Okey, terdapat beberapa kes maut yang melibatkan pendawaian elektrik. Salah satu yang viral di akhbar, contoh dia adalah, saya bagi contoh adalah melibatkan adik-beradik meninggal dunia disebabkan terkena renjatan elektrik pada September 2022. Ketika bermain air di rumahnya di Teras Jenang, Bangi, Selangor. Okey, hasil siasatan daripada Suruhanjaya Tenaga mendapati mangsa memegang besi ampayan yang mempunyai arus bocor berpunca daripada wayar servis line yang terkoyak penebatannya, dan benda itu bersentuh dengan bumbung zinc yang telah ditambah ketika proses pengubahsuaian. So, bumbung zinc turut bersambung dengan batang penyambung ampayan besi yang dipegang oleh mangsa, dan ini telah menyebabkan berlaku kemalangan maut membabitkan 2 orang adik-beradik tersebut. Jadi itu insiden yang berlaku pada tahun 2022 yang telah melibatkan kemalangan jiwa dan menyebabkan mereka juga mati disebabkan perkara itu. Dan apa yang perlu kita lakukan Tuan untuk memastikan pendawai elektrik rumah kita itu selamat, dan mungkin nasihat penting daripada ST sendiri untuk keselamatan elektrik secara amnya bagi setiap rumah dan juga isi rumahnya, bagaimana? Okey, untuk makluman, ST sentiasa menekankan menitik beratkan kepentingan pendawaian elektrik yang sempurna dan memenuhi spesifikasi yang betul bagi setiap rumah. Seperti yang pertama adalah pendawaian menggunakan saiz kabel yang betul. Dan yang kedua adalah dilengkapi dengan alat perlindungan yang mengikut kadaran yang ditetapkan dan sebagainya. Selain daripada itu, pastikan di rumah ada sistem pembumian, iaitu earth chamber perlu wujudlah. So dalam masa sama, kabel tu perlu bersambung daripada DB pergi ke chamber. So itu adalah salah satu pendekatan yang dengan langkah ini kita boleh mengelakkan daripada kes kemalangan ataupun kebakaran yang berlaku, boleh mengundang kepada maut lah, Tuan. Bagaimana pula dengan sistem pendawaian di rumah, Tuan? Bagaimana kita boleh pastikan sistem ini selamat, dan apakah cara yang kita pastikan proses pengubahsuaian rumah itu sentiasa selamat dan tidak akan berlaku kemalangan seperti yang kita kongsikan sebentar tadi? Okey, terima kasih Encik Irfan. Okey, untuk makluman, jika pengubahsuaian melibatkan perpasangan milik utility, yang pertama seperti contoh pengalihan meter lah. So yang tu perlu pemilik perlu hadir ke pejabat TMB atau apa-apa, mohon untuk pengalihan meter. So kita nasihatkan jangan kita mengalihkan meter tanpa kebenaran daripada pihak utility.
So selain daripada itu adalah pengubahsawaian yang membabitkan penambahan pendawaian, perlulah lantik kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. So kita ada 4 kategori kontraktor elektrik, kelas A, B, C dan D untuk makluman tuan-tuan. Okey, untuk makluman, apabila kita lantik kontraktor elektrik, so kontraktor elektrik ini ada orang kompeten yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga di bawah kontraktor tersebutlah. So dia layak untuk membuat semakan pendawaian tu ataupun perlu menggantikan pendawaian tu jika perlulah. Untuk kita melantik seorang pakar pendawaian, bagaimana untuk kita tahu yang dia ni merupakan mereka yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga, tuan? Okey, untuk cara yang salah satu yang mudah anda, so maksudnya bila kita perlu tahu, kita boleh cari carian di laman web ST untuk senarai orang kompeten elektrik yang berdaftar. Okay. So maksudnya dia ada kad orang kompeten. So maksudnya bila orang kompeten tu boleh tunjukkan dia punya sijil ataupun dia punya dia panggil CPIC dia, computer person identification punya personal tu. So kita boleh cek dekat laman web ST, so adakah dia benar-benar tulen ataupun tidak. So itu salah satu pendekatan yang ST berikan kepada pengguna untuk buat semakan untuk kad untuk orang kompeten dalam masa sama, dan untuk kontraktor elektrik berdaftar pun boleh juga buat semakan di carian di laman web ST, tuan. Jadi mudah sahaja untuk kita lakukan carian di www.st.gov.my untuk kita pastikan mereka ini merupakan mereka yang kompeten yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Kalau kita nak kongsikan juga, adakah memang wajib untuk kita ambil lantikan daripada Suruhanjaya Tenaga ataupun kita boleh lakukan secara sendiri sebenarnya, tuan? Okey, untuk makluman tuan-tuan, semua kerja-kerja yang berkaitan pendawaian elektrik hendaklah dibuat oleh orang kompeten yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Okey, pemilik hendaklah melantik kontraktor elektrik yang berdaftar dengan ST untuk menjalankan kerja-kerja pendawaian tersebut. Ini adalah kerana kontraktor elektrik yang berdaftar dengan ST sememangnya mempunyai kepakaran ataupun profesional untuk prosedur pemasangan pendawaian elektrik yang pastikan benda itu selamat dan mengikut spesifikasi dan standard yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Kalau berlakunya ketidakpatuhan kepada sistem dan juga pendawaian elektrik ini, apakah tindakan yang akan diambil oleh Suruhanjaya Tenaga? Okey, sebelum saya nak ceritakan berkenaan jika melanggar ketidakpatuhan anda, so saya nak tekan di sini anda, ST telah membangunkan satu garis panduan pendawaian pemasangan domestik. So ini sebagai rujukan kepada pendawai ataupun kontraktor elektrik untuk membuat kerja-kerja elektrik mengikut standard dan spesifikasi yang ditetapkan. Okey, jika melanggar garis panduan pendawaian elektrik pemasangan domestik ini di bawah Akta Berkaitan Elektrik Seksyen 50E, jika melanggar boleh didenda RM200,000 atau penjara tidak kurang 2 tahun atau kedua-duanya sekali, tuan. Mungkin kita boleh kongsikan sedikit apa intipati buku garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga ni? Okey, untuk makluman tuan-tuan, di dalam buku garis panduan pemasangan pendawaian elektrik pemasangan domestik ini, di dalamnya kita ada pendawaian elektrik, kita ada sistem kawalan pelindungan pendawaian, pemilihan saiz kabel, aksesori kabel elektrik, pembumian pemasangan elektrik, pemeriksaan dan pengujian pendawaian elektrik. Keseluruhan ini adalah intipati standard minimum yang diperlukan untuk pendawaian itu adalah selamat di rumah, tuan. Jadi di mana perlu kita dapatkan buku ini, tuan? Kalau kita nak dapatkan untuk sisi rumah kita kan, satu rumah satu buku, bagaimana? Ya, betul, tuan. Okey, ST telah memudahkan dia. So boleh layari kita punya laman web www.st.gov.my. So garis panduan ini kita boleh download dan secara percuma tanpa bayaran dia. So ini boleh dijadikan rujukan kepada sisi rumah lah. Betul. Jadi maksudnya kalau kita nak lakukan sebarang pengubahsawaian, lagi-lagi berkaitan dengan elektrik di rumah, kita perlu dapatkan garis panduan ini terlebih dahulu sebelum kita melakukannya agar tidak berlaku sebarang kemalangan jiwa yang kita dah kongsikan sebentar tadi. Baiklah, tuan. Akhir kata dari tuan sendiri, berikan saran kepada penonton untuk kita sentiasa memastikan pendawaian rumah kita itu sentiasa selamat walaupun dilakukan pengubahsawaian. Okey, terlebih dahulu pihak ST mengalu-alukan tuan-tuan ataupun penonton untuk ke laman web ST ataupun media sosial ST untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan pendawaian elektrik dengan selamat. Yang pertama adalah melalui laman web ST www.st.gov.my. Yang kedua adalah melalui Facebook page, iaitu Suruhanjaya Tenaga.
Yang ketiga adalah melalui Instagram ataupun Twitter ataupun TikTok st_st Malaysia. Baik. Okey, terima kasih diucapkan kepada Tuan Engineer Teknologis Muhammad Nur Othman berkaitan dengan topik kita pada pagi ini. Selamatkah pengurusan di rumah anda? Pastikan selamat bersama dengan ST Suruhanjaya Tenaga.